Di antara nama Allah Azza wa Jalla sebelum kita baca tu ialah Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Ar-Rafiq, dan orang Melayu ada juga yang bernama Rafiq. Ar-Rafiq bermaksud, Rafiq ni lawan kepada keras, yakni Rafiq maksud yang lunak, yang bersifat lunak. Perkataan Ar-Rafiq ataupun nama Allah Ar-Rafiq tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi disebut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Aisyah radhiyallahu anha apabila Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari mendengar orang Yahudi beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang tidak betul, dengan menyebut assalamualaikum, assalamualaikum. Bunyi je macam assalamualaikum tapi bunyi assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu anha dia dengar, dan Aisyah ni antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bijak. Di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bijak, kerana dan Aisyah ni dikurniakan dengan kecerdikan, walaupun ulama khilaf tentang berapa umur Aisyah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama-ulama India menyatakan mentarjihkan Aisyah pada usia 17 tahun atau beberapa belas tahun, bukan pada 9 tahun. Kita pernah sebut dalam kuliah kita dulu. Tidak ada masalah, ini bukan masalah akidah. Walaupun sebahagian para ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani macam menyebut, bukan macam, memang menyebut umurnya 9 tahun. Dan kalaupun umurnya 9 tahun, kalau kita lihat kepada orang tua-tua dulu, orang tua-tua dulu mereka kahwin, hatta orang Melayu yang tubuhnya tidak besar, ada yang balik 10 tahun, 11 tahun kahwin. Jadi perkara itu tidak terlalu ganjil. Tapi kalau kita terima yang beberapa belas tahun, 17 tahun atau lebih daripada itu, dengan mengambil kira pembandingan umur Asma binti Abi Bakr, maka kemungkinan pada satu sudutlah kita akan selamat daripada tuduhan golongan orang barat yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW kahwin dengan budak-budak. Tapi dia banyak tuduhan yang mereka lontarkan. Sama ada mereka lontarkan kerana mereka anti Nabi SAW, ataupun kerana itulah cara fikir mereka. Mereka tuduh pada banyak pihak. Saya baca tentang sosialis, kerana Malaysia ada sosialis. Kalau kita baca tulisan sebahagian mereka yang defend sosialis, mereka kata sosialis ni lebih awal daripada Karl Marx. Sosialis ni, antara yang mengajak kepada sosialis ini ialah Nabi Isa. Dia kata kerana Nabi Isa mengajak zuhud, tidak memiliki harta, semua harta diserahkan pada masyarakat, maka itu sosialis lah. Dan manusia ni justify benda macam-macam. Sebab itu perlunya kejelasan pemikiran dalam isu-isu yang seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha, dia dengar orang kata assalamualaikum pada Nabi. Rahtun minal yahud, sekumpulan Yahudi. Nabi pun dengar. Aisyah kata assalamualaikum, maksud maut kepadamu.
Nabi kata wa'alaikum kepada kamu juga. Tapi Aisyah kata assamu wal la'nah. Orang muda kan semangat Tapi kita pun macam tu lah. Maksudnya dalam sirah Nabi matang lah. Nabi kan Nabi. Tapi Aisyah isteri semangat kerana dia semangat dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau suami semangat, bini kata janganlah bang, kacau kita. Lagi duk kuih slow lah. Isteri mau semangat. Assam wa la'nah, kata Aisyah. Assam wa la'nah, maut dan la'nah. Nabi SAW kata, ya Aisyah, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fi kulli syai' fil amri kullih. Wahai Aisyah, Allah Ta'ala itu rafiq, Allah Ta'ala itu lunak, dan dia sukakan kelunakan dalam semua perkara. Aisyah kata, ala tasma' ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tak dengar ke dia bagi salam tu? Dengar. Dan dia kata, qad sami'tu wa qad ajabt. Aku dengar dan aku jawab dah pun. Wa'alaikum. Sebab tu jawab wa'alaikum bila orang bukan Islam bagi salam, bila dia kata assalamualaikum lah. Tapi kalau bukan Islam kata assalamualaikum, kita jawab apa? Wa'alaikumussalam. Yang tu pasal dia kata assalamualaikum, tu Nabi jawab wa'alaikumussalam. Tapi kalau dia kata salam satu Malaysia, kata ikutlah, mudah-mudahan selamat Malaysia insyaAllah. Ingat bagi salam kat aku. Semua orang kadang-kadang saya tak rasa orang atas suruh, tapi tengok hak kat bawah kan. Dulu salam hadari. Betul lah, salam satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu Malaysia. Hak tu kita tak tahu makna apa. Saya bukanlah ni, mungkin hak awal tu wajib jawab. Hak dia bagi salam satu Malaysia tu, hak tu tak wajib jawab. Dia bagi salam kat satu Malaysia. Nabi SAW sepasa baginda sakit, dan sakit yang membawa kepada maut, SAW, balak yang paling besar kata para sahabat ialah mautnya Nabi SAW. Segala musibah itu kecil, kata Anas, apabila kami mengingati musibah meninggalnya Nabi SAW. Musibah yang besar bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi masa nak wafat, Nabi berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menyebut fir rafiqil a'la, pada ar-rafiq yang lunak, teman yang lunak yang paling tinggi, yang Tuhan yang maha lunak yang paling tinggi. Itulah ucapan Nabi pada akhir hayat dah. Maksud Nabi membuat pilihan, memilih Allah Azza wa Jal daripada memilih untuk kekal di dunia. Nabi tahu fir rafiqil a'la, kepada ar-rafiq al-a'la, al-a'la yang paling tinggi. Nabi tak kata riwayat TV3 ummati itu tak kata. Nabi ada kata ummati, tapi bukan pada hadis tu. Nabi kata masa lain, masa Nabi duk sihat, bila Nabi SAW sebut tentang umat dia, alam hadis kata innaka la tadri ma yahduthu min ba'dik, engkau tak tahu apa yang berlaku selepas daripadamu, dalam riwayat al-Imam Bukhari. Tapi ummati, seorang ustazah kata, habis pakat duk kata. Tapi lah alhamdulillah saya tengok ada kesedaran yang keluar dalam TV pun agak cermat sikit hadis-hadis dia. Perkataan rafiq, rifq Allah Azza wa Jal, antaranya ialah Allah Azza wa Jal
menjadikan kita, Allah lunak, Allah ini rafiqun. Antara yang dekat dengan makna rafiq ni ialah halim. Halim, rafiq. Halim maksud santun. Tuhan ni santun, dia tak kasar dengan kita. Ikut-ikut hak maksiat hak kita buat banyak, tapi Tuhan tangguh lama. Sampai dah kita buat maksiat daripada umur 20 tahun, 45 tahun duk hidup ni, sampai 47 tahun taubat. Lepas taubat Tuhan ampun pula. Lepas ampun, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Hak jahat dulu-dulu Tuhan tukar bagi jadi baik semua. Allah, tak ada lah Tuhan yang lebih pengampun. Tuhan janji, mari 40 tahun kita baca itu taubat. Allah Ta'ala kata, ulaika alladhina nataqabbala anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Mereka itu Tuhan terima hak terbaik mereka laku dan maaf semua hak salah. Allah Rafiq. Allah Rafiq. Tapi macam mana ada orang hak Tuhan ampun, ada orang kita tengok macam Tuhan tak ampun dia. Tuhan hukum, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita kalau baca cerita orang main cerita kat kita, saya hari-hari banyak berpuluh-puluh, mungkin ratus email, macam-macam masalah orang di Malaysia ni cerita. Kita telah nak baca sebagian, baca kadang-kadang tulis panjang sampai nama tempat, umur apa semua takkan nak ingat. Ingat umur para muhadis ini. Tapi manusia macam-macam, hak dia cerita kita tengok dia cerita, tapi hakikatnya kita tak tahu. Kita baca satu orang, dia kata saya ni sebenarnya dulu kerja macam ni, lepas tu ni macam ni, lepas tu masalah main macam ni, lepas tu jadi macam ni, lepas tu jadi macam ni. Dia cerita, kita kata kesian kat dia. Betul kita kesian, Tuhan pun suruh kita kesian. Tapi hakikatnya Tuhan lebih tahu tentang dia. Hak dia cerita mungkin pergerakan luar, tangan dia, mata dia, kaki dia. Hakikat yang tersimpan dalam dada dia, perasaan buruk dia, buruk sangka, permusuhan dia, jahat sangka dia dengan orang lain, Tuhan tahu. Kita duk tengok macam kita macam tak patut dia kena macam tu. Memanglah kadang-kadang memang tak patut, tapi Allah lebih tahu siapa yang patut dan siapa yang tak patut. Pasal Allah tahu apa yang tertanam dalam hati setiap orang. Lalu Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Jika ada hamba ada yang dia telah buka peluang supaya dia bertaubat, kerana Tuhan juga tahu tentang hakikat hamba tu. Dan kita akan jumpa sebagian hamba macam tak dibuka peluang untuk dia bertaubat, mati dalam keadaan dia tak bertaubat. Allah maha tahu tentang hakikat diri dia, yang mungkin kita katalah kesian kat dia tak dalam taubat, rasa macam tak patutlah. Tengok ada seorang lagi dalam taubat, macam dia tu teruk pada dia ni. Dia ni lagi teruk tapi dan taubat, dia tu tak teruk sangat tapi mati tak dan taubat, macam tak aci kita rasa. Kita rasa tak aci, Tuhan maha mengetahui apa yang ada dalam dada dia, Allah tahu. Dan apa yang dia buat antara dia dengan Tuhan, Allah tahu, dan kita tak tahu. Sebab tu jangan heran ada orang semayang kadang-kadang komplain Tuhan, Tuhan pun tak aci lah buat kat aku macam ni. Dia duk rasa macam tu. Allah tahu, kita tak tahu. Sebab itu maka Allah ini di samping itu dia Rafiq, dia bagi masa kat kita, bagi masa. Dia Halim, dia Halim, dia Rafiq.